Hai, Assalamualaikum. So hari ni kita berada di Jeti Mersing untuk pergi ke Pulau Besar. Let's go. Okay, kita dah nak naik boat. Let's go. Alright, this is the boat. Let's go. Okay, dia duduk dalam dengan mak. Okay, so kita dah naik boat. Tengah tunggu passenger lain. Right. Okay, boat dah jalan. Mak, ada boat. Kita naik boat ni. Angin tiup. Takut? Mana takut ke? Takut. Mak pegang Mak pegang. Layan angin. Tidur lah. Tidur. Ya. Tidur dah anak. Okey, dah sampai JP. Wow. Okay, kita dah sampai. Perjalanan boat masih dalam 30 minit. So, Nadim, macam mana naik boat best? Terdiam terus. So, yeah, the view is great. Cantik gila. Yep, let's go. Kita pergi check in dulu. Ada Nadim dengan Abah. Oh, angin dia pun okey. So kita akan stay di Bayu Lestari Resort for this week lah. Kuat. Okay, sampai turun boat dia terus bagi makan lah. Okay, so kita dah selesai makan. Kita akan pergi ke bilik lah. So kita orang staying in Limas Villa, L1 and L2 lah. Right, let's go. Oh. Ada kafe. Ada kelapa. Ada kafe. Okay, jom. Okay, so this is our house. This is Limas L2. Dari tempat mandi kat luar. Alright, bag dia akan hantar di depan bilik. Dan this is it. Bismillah. Assalamualaikum. So bilik ni sesuai lah untuk couple 2 orang dan 1 anak. Kalau you guys ambil bilik yang executive villa, dia quite lagi besar lah daripada ni. Macam kita orang just nak bilik yang kecil sahaja. Right, so this is the toilet. And it's yang ni sea view punya jenis lah. Alright. Okay, kita nak pergi santai kejap dekat hammock. Let's go. A few moments later. So ni chalet Limas. Chalet ni barulah yang jenis Limas.
adalah yang baru-baru ni. Ha, ni panjang ni. So ni yang A-frame. So kalau A-frame ni you guys boleh tengok lah jarak untuk ke pantai macam mana. Right. Oh, ada kelapa. Ni quite unik. Ni tak tahu jenis apa. Dia ada tangga naik ke atas dengan bawah. So this one is like exclusive villa lah. Exclusive villa pun ada yang jenis sea view. Dia quite besar lah, dia untuk 5 orang. Sesuai lah. Oh, dia punya bunyi ombak dia. So this is the ruang makan. Again, lagi sekali kita nak lalu kat dia punya jambatan. So one reason kenapa kita pilih Bayu Lestari, sebab kita orang suka dia punya jambatan ni. Nampak sangat ikonik. Ada apa tu? And look at that. Dangerous. Okay, kita dah sampai di jetty dia. Oh, cantik betul color laut dia. Wow. Sedap angin. Okay, kita akan mandi sekarang. Wow. Ombak dia boleh tahan. Wow. Okay, selesai mandi, kita ingat nak kayuh basikal tapi cuaca nak hujan. So kita just jalan je sebab sewa basikal is 1 jam. So kalau dah sewa takut baru 10 minit tiba-tiba hujan kan. So kita decide untuk jalan dululah. Jom. So pemandangan memang sangat nak hujan. Kita ada bawa layang-layang, angin pun kuat. Kita akan main layang-layang je lah. Jom. Alright. Tapi tak tahu dia jatuh kena air. Sudah berat.
Alright, so settle mandi, kita dah main layang-layang, rehat. So sekarang kita duduk kat dia punya tempat makan lah. Dia around 7.30, dia akan serve makan malam lah, right? Dia dah start buka lampu kat luar, romantik-romantik. So just waiting untuk makan. Now 7.15, sekejap lagi 7.30 makanan dia akan serve lah. Alright, dinner malam ada ayam, ikan, sup, telur, nasi. Jom makan. Baru yang tadi ni? Baru yang tadi. Penat, gantuk sangat. Tidur. Right, so malam dia ada fire show. Kita keluar, kita tengok fire show dulu, jom. Kita celebrate Ahmad. Ahmad, yes. Okay guys. Thank you so much for spending time dekat sini. Kita pun buat show ni khas untuk menghiburkan abang-abang kakak dekat sini lah, untuk tunjukkan appreciation kami kepada tuan-tuan. Thank you. Selamat malam semua. Selamat malam. Okay, selesai. It was a great performance. Yep, let's go head back to tidur. Balik bilik. Right. Yeah, thank you Ahmad. Morning, selamat pagi. So, kita nak pergi breakfast. Breakfast dia pukul 7.30 hingga pukul 5. Sekarang pukul 7.55. Let's go. Okay, settle breakfast. Kita nak pergi ambil gambar kejap kat JT. Let's go. So, kita akan ambil gambar kat sini. Let's go.
Okay, selesai berphotoshoot. Now kita nak pergi tukar baju dan sewa basikal. Jom. Kita akan ambil yang ada baby punya seat. Baby keluar. Apa? Kasut? Patut. Okay. Terima kasih apa? Sama-sama. Okay, ready? Ya, jom. Okay, jom. Kita akan naik basikal. Let's go. Wow, ada kuda lah Nadim. Tu ada kuda. Tu ada kuda ya. Ada kuda. Tu ada kuda. Wow. Mak ada kuda. Ya, ada kuda. Kuda makan rumput. Oh ya, yeah. So kita sewa basikal ada 1 jam RM6. Usually just ambil pukul berapa kita start lah. Tak tahu lah 1 jam cukup ke tak untuk pusing. So, kita just main je lah. Let's go. Kape. Yeay. Kape. Ni yang ikut rimba. Okay, kita dah sampai checkpoint yang kedua. Pertama adalah Eco Rimba tadi. Kedua adalah surau ataupun masjid, is it? So, sini ada Balai Raya Pulau Besar dan sini adalah, I believe this is masjid. Orang staff-staff solat semua kat sini lah. So, pokok tu pun terkenal banyak keluang. Alright. Okay, jom sambung perjalanan. Okay, kita dah sampai di alun-alun. Sini adalah Alun-Alun Resort, Pulau Besar. So this is alun-alun lah. Right, this is one of signature di alun-alun lah. Alright, this is alun-alun. So this is alun-alun. Pantai dia pun cantik. Right. Cuma alun-alun time weekday dia agak sunyi sikit lah. So that's why kita pergi ke Bayu Lestari. Right. Mak ada boat lah. Ada boat lah. Okay, this is Emerald Sands. This is quite new. Dulu kalau tak silap nama dia adalah Coconut lah. Di Coconut. So dia dipindahkan kepada Emerald lah. Dah tukar owner baru. Alright. Oh, cantik pantai dia. Tak. So far aktiviti ni Memenatkan. baguslah, boleh exercise, berpeluh sikit. So nampaknya ini dah kepenatan kat belakang. Nadir masih steady. Let's go. Kita akan berkayuh sampai ke hujung.
Cantik ke? Okay, kita dah sampai kat penghujung. Jalan depan sikit. Ya. Alright. So dah sampai sini. Kita akan park kejap kat sini. Okay, kita park basikal situ. Banyak cendawan. Oh, ni pusat hatchery penyu tapi dia dah tutup. So, pusat hatchery penyu dia dah tak aktif lah. Especially tak ada apalah kalau korang dah sampai kat hujung ni, tak ada apa yang boleh dibuat. Just lalu boleh tengok sahajalah. So antara tempat ikonik yang orang akan pergi adalah dah sampai hujung tu dia akan jalan jambatan tadi, dia pergi kat batu-batu tu lah. Okay, so since tadi dah tengok batu tu, tak ada apa sangat kat sini, kita akan patah balik ke arah sana lah. Let's go. Jom Nadim, bye bye. Bye bye. Let's go. Wah, sedap. Ada angin, bunyi pokok, bunyi ombak, bunyi burung. Korang kena try benda ni. Fun. Macam mana? Okay. Please help. Budak kepenatan dah. Mana nak masuk little Langkawi? So kita stop untuk air kelapa kejap. Wah. Net. Tak atas meja jap. Ting. Tak atas meja jap. Ni nak makan isi. Wow, bismillah. Ni nak makan jeli kelapa. Kalau sini kafe. Wah, sedap. Bye. Naik. Yeah. Okay, terima kasih Kak. Okay, kita nak sambung perjalanan. Let's go. Oh, angin dia sedap. So, tadi kita minum kelapa, satu biji RM7 dia charge. So, 2 biji is RM14 lah. So, make sure standby cash kalau datang untuk makan-makan kat sini. Okay, kita dah sampai di Bayou Lestari Resort. Kita akan pulang dengan basikal dan rehat. Penat. Okay, lunch. Wow. Okay, after lunch kita rehat sekejap kat hammock. So, kita tengok pantai kejap dan tengoklah petang ni ada aktiviti apa ya.
Okay, kita kembali ke dia punya main house. Main house ke? Petah yang dipanggil tempat kita makan lah. Untuk check dengan staff tentang aktiviti Eco House. Let's go. Yay. Alright. So kita dalam perjalanan pergi ke mana bang? Di rumah Eco TIC. Rumah Eco TIC. So tu adalah salah satu aktiviti yang ada di resort ni lah, di Melayu Lestari. So kita akan ke sana sekarang. Kat situ nanti biasanya udah tinggi kat sana dia akan ada terangkan sedikit sebanyak tentang rehabilitasi penyu. Dia terangkan lah macam mana nak, kalau jumpa penyu nak kena buat apa, kalau penyu mati nak kena lapor pada siapa. So diorang kenal pastilah spesies apa yang jumpa dekat sini kalau ada penyu naik. Nanti dia ada juga tunjuk cara pengurusan plastik-plastik yang ada juga lah. Okay tu, okay. Okay, kita sampai. Jalan-jalan. Bismillah. Salah satu inisiatif dari TIC. TIC tu tengah island conservation. Oh. Kita ada 3 base sebenarnya. Okay, Satu okay. kat Pulau Tengah, dekat sini Pulau Besar, dengan satu dekat Mersing. So 3 base ni dia tak sama tapi dia saling connected. Okay, okay. Yang Mersing ni, okay sambil masuk lah. Boleh. Yang dekat Mersing ni, kita more to outreach dengan education. Bagi education kat sekolah rendah, sekolah menengah macam tu lah. Kita ada team juga kat sana. Ni kita punya international intern. Hello, hi. We're from France, yeah. Where are you from? France. And Morocco. So Wow. Dekat sini, yang kita punya base dekat sini, kita fokus dekat integrated island waste management. Sebab kat sini, pulau dia lagi besar daripada yang kat tengah. Kat tengah tu kita punya main sebenarnya. Dia more to marine, habitat monitoring lah. Kita ada turtle hatchery dekat pulau tengah. Kat sebelah je. Okay. So dekat pulau besar ni kita more to fokus pada waste management. Sebab pulau ni lagi besar kan, and dia ada community, ada resort pun ada banyak. So kita ada kompos kat belakang, ada recycling center, ada upcycling center juga. Okay. So ni dia semua tu exhibition lah. Ini kita punya collaboration dengan batik ni. Wanita-wanita di Mersing yang diorang jahit. So dia jadikan produk and jual kat sini lah. Kita ada macam-macam, ada bandana, ada handkerchief semua. Kalau nak support kita bolehlah beli sekejap lagi. Candle ni kita buat dari minyak terpakai. Minyak yang minyak tu kita purify dia, bagi hilang bau lah semuanya kan. Lepas tu jadikan scented candle. Minyak terpakai ni dari dapat Dari minyak masak lah. Minyak masak. Restoran ni. Ada juga yang komuniti kita minyak terpakai 1-2 gallon dia bagi. 2 gallon. So kita timbang, kita record lah untuk kita punya annual record kan. Okay. Ni kita punya 3D printer. Asalnya adalah kita nak cuba buat dia punya ink ni daripada Ghostnet. Tahu Ghostnet? Ghostnet tu dia pukat. Kan orang menjala kan, pukat tu kadang-kadang terlepas ke ataupun sengaja, tak sengaja kita tahu, tapi ada pukat yang dia tersangkut dekat coral. So benda tu jadi hazard lah. Hazard dekat haiwan, dekat coral tu sendiri. So kita punya team yang kat tengah tu, diorang mau tu yang tadi saya cakap dia habitat. So diorang ada diving team. So diorang lah yang akan ambil pukat ni. So lepas ambil, diorang akan bagi ke kita orang untuk proseskan. Sebab kita yang ada barang-barang untuk proses tu. Waste decomposition rate. So kat sini dah ada bagi info lah. Sampah-sampah ni bila kita buang, dia ambil masa million years untuk dia decompose. Okay. So like metal around 100 plus years. Yeah. Then plus. So remember korang kalau nak buang sampah jangan campak kat dalam laut je ya. Yeah. Berapa ratus tahun ni nak decompose balik. Dia sangkut dekat Ghostnet tu. This is Ghostnet ya. Sini lah yang nanti kita pergi kat hut sebelah. Okay. Yang macam mana kita boleh tunjuk lah. So ni adalah replika kita punya
turtle hatchery yang ada dekat tengah. So diorang actively sekarang memang tengah season bertelur lah. Oh, Season okay. turtle bertelur. Ada dia punya hatchery, letak net macam ni, label, and memang buat sebiji macam real punya nest tu. So pagi-pagi diorang akan buat patrol naik boat untuk cari dekat sekeliling Mersing Island ni. So kalau ada, diorang akan ambil exact data, kedalaman semua untuk diorang replicate dekat turtle hatchery tu. Supaya lebih safe lah nanti. Sebab kalau dibiarkan banyak hazard lah. Dia ketam dengan ada biawak. Biawak pun ada, betul-betul. Kalau dekat island yang macam ni, selain daripada ketam dengan biawak tu, hazard dia adalah manusia. Sebab ada manusia yang poach, ambil telur tu makan. Just wondering, kalau kita basikal sampai hujung tu ada nampak macam Ada penyu, tapi dah macam Itu dah tak dah hidup. abandon sebab Abandon. itu dulu DOF, Department of Fisheries yang under DOF. Under dia orang. Tapi masa tu like few years back lah, tak ada orang nak jaga kan. Lagipun kat situ dia macam tak tempat dia tak strategik. Dia tanah tu keras, banyak akar semua, so susah nak replicate balik. Okay, faham. Inilah contoh yang ink yang saya cakap tadi. Contoh ink 3D printer tu. Daripada GhostNet. Okay. Okay, boleh pergi ke garden kita pula. Okay, let's go. So laman ikon ni adalah kita punya garden. Kita guna konsep permaculture. Permaculture tu dia macam nak cuba imitate forest. Okay. Garden tu akan dia tak require a lot of maintenance lah. Sebab kalau macam dekat hutan pun kan mana ada orang Betul. maintain Dia siapa automatically pokok tu. alam. Raja, ada macam-macam bendi, cili semua. Ulam raja, king salad. Serai. Okay. Ni yang hijau-hijau ni adalah komposter. So kalau barang waste yang recycle tu semua kering. Sebab yang wet waste tu makanan-makanan semua masuk sini. Ni apa makanan kita punya lunch dinner? Dia semua. Ada community resort ada yang hantar, community pun ada yang hantar ke sini. So nanti diorang just masukkan makanan tu, timbang dulu supaya kita dapat annual report kita lah. Lepas tu just mekanisme dia senang je. Masuk makanan, masukkan sawdust ni, bagi dia kering. Lepas tu just pusing je. Ni. Manually kena pusing. Ada gaul lah. Dia sekali masukkan tu kena at least 21 kali pusing. Bagi dia betul-betul ni lah aerobic mixture dalam tu. So waste tu semua kita masuk dalam ni, campurkan dengan ni, dia pusing. Lepas tu dia punya hasil kat sini. Dia akan keluar kat sini. Kat bawah ni. Okay. Dalam ni. Akan Nanti macam dah full bucket tu kita masukkan dalam ni. Ni nama dia maturity bin. Maturity. Dalam 4 ke 5 bulan dia akan keluar kompos cantik. Kompos macam kat sini. Ni belum lagi ni. Masih. Macam bawah ni. Kau nampak bawah ni kan? Dia macam tanah. Kalau kompos yang cantik dia akan keluar macam tanah. Betul-betul macam tanah. So dari situ dia jadi circular system. So tak ada waste. Kita mengamalkan zero waste lah kat sini. Barang kering, recycle. Barang yang basah semua kita kompos. Tulang ayam. Selain daripada yang recycle tu pun kita ada buat upcycling. Upcycling. Apa beza upcycling dengan biasa? Nama dia tu pun boleh agak up tu tinggi. Kita tinggi. So kita tinggi tu maksudnya kita cara recycle kan, contohlah macam botol, kita guna balik. Cat guna balik. Itu recycling. Kalau upcycling tu dia akan jadikan macam satu barang yang lebih bernilai. Boleh tengok ni dekat hut gitu. Upcycle hut. Cycle ni maksudnya macam dari botol cap tu, dari penutup botol tu, kita cuba jadikan dia benda yang bernilai, yang almost boleh jual balik. Dengan nilai lebih tinggi. Tapi kita tak jual lah. Ini contoh
upcycle bottle cap. Dari kita shred dulu bottle cap ni. Lepas tu meltkan dia jadi kitchen. Okay. So that is Dia ada pelbagai bentuk lah kat sini. So selain tu kita ada upcycle gelas juga. So dari gelas tu pecahkan, kita ada mesin dekat situ, glass crusher. Lepas tu jadikan letak di dalam cement binder. So jadi coaster macam ni. So ni salah satu kita punya aktiviti jugalah dekat upcycle hut ni. So adakah yang tadi Ghostwire punya project untuk jadikan Filament printer filament tu is one of your project untuk upcycle lah, sebab dia punya market quite big lah. Yes. 3D modeling things. Okay, great. Boleh tarik. Okay, boleh. Saya akan tarik. Tarik lagi sampai tak boleh tarik. So this is a plastic waste. Yeah. This is a bottle cup. Bottle cup. Dia ada dua type of plastik dia boleh masuk. Oh, ada only Dia two tak type boleh of pass barang. Dia type 2 dengan type 5. You can Okay. make Oh, boleh another lagi. one. Dia macam plastik yang jenis macam botol deterjen tu, botol cap itu, yang tu dia boleh. Moment of truth. Yay. So kita boleh bawa keluar. Star, 3 star. Yay. Nice. Dah siap. Tapi nak ratakan Okay. Perfect. It's done. Yep. Dah. Upcycle. We have Okay, great. We have a great time here. Thank you guys. Nice to meet you. Okay. Okay. Let's go. So selesai kita dah join this Eco Renewal House. Kita dapat buat kitchen menggunakan plastic waste. Right, let's go. Adim punya. Ye, cakap apa? Lima pati. Sama-sama. Kakak. Pati kakak. Sama-sama. Nama dia siapa? Nadim. Nadim. Sama Nadim. M-A-D-I-N. Madi. Wow. K-I-N. Ain. Kalau lalang dia terus naik bagi ride. Kita punya masjid Pulau Besar. Sini Semayang Jumaat ada. Ada. Oh ada. Tadi kalau dekat sini penduduk kampung dia 4 keluarga, tak lebih daripada 10 orang penduduk asal kampung kat sini. So selebihnya daripada Staff. pekerja resort lah. Dan juga viewers orang kampung. Okay, minyak habis. Betul-betul depan air kelapa. Kita minum air kelapa dulu. memang juga. Oh, tak dulu. Jom. Okay, minum kelapa dulu. Terima kasih. Okay, selesai naik bagi dan pergi ke rumah Eco. Terima kasih Bayu Restari sebab sponsor pergi ke rumah Eco tu lah. Alright, it was a great experience. Now kita akan balik bilik kejap, rehat dan kita nak mandi pantai.
Oh, ombak besar. Okay, selamat pagi. So hari ni last day. Kita nak breakfast dulu. Sekejap lagi boat pukul 12. So lepas breakfast kita nak kemas-kemas, ambil gambar sikit. Lepas tu balik lah. Let's go. Alright, so kita dah siap packing untuk check out. Sekarang pukul 10. Boat pukul 12 kejap lagi. So kita ada dalam 2 jam. Kita pusing kejap kat belakang. Nampaknya ada kuda. Sekejap. Apa dia? Ada kuda. Wow. Alamak. So kuda ni adalah dibeli oleh Bayu Lestari punya resort sendirilah. Dulu dia ada beberapa binatang lain. So dia mendekat kita lari. So tapi yang diorang kekalkan adalah kuda lah. Hello. Dah pandang. Kuda padi. Kuda padi. Okay, one more time. Kita dah habis. Kita dah check out. Kita sewa basikal lagi sekali sebab anak-anak main basikal. Let's go. Okay, selesai bergambar. Kita nak kayuh balik ke dalam sana sebab dah panas. Let's go. Ada pun dah panas. Okay, boat nak sampai. Review our resort, okay? Okay, sure. Say bye-bye to the camera. Bye-bye. Thank you. Okay. So, boat dah sampai. Kita nak gerak ke JT balik. Let's go. Okay bang, terima kasih bang. Tolong banyak. Okay. Terima kasih bang banyak. Kita jumpa lagi ya. Okay, insyaAllah. Okay, di kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada staff-staff Bayu Lestari Resort. We had a very wonderful experience kat sini. InsyaAllah kita akan datang lagi. Dan kepada penonton, terima kasih kerana menonton vlog kami kali ini. Dan jangan lupa subscribe. Bye-bye.